Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar untuk murid-murid Ustazah. Okey, selamat datang ke sesi PKPR seterusnya. Di sini Ustazah nak kongsikan pada hari ini bidang adab. Bidang adab apa yang Ustazah nak kongsikan? Kita tengok bersama-sama. Jom. Kalau ikut, kita tengok bersama, kita bincangkan gambar ni. Apa yang kita nampak dalam gambar ni? Pertama sekali, apa yang kita nampak adalah apa yang saya nampak adalah bumi ni dia kepanasan. Bumi ni kepanasan. Dia perlukan air. Lepas tu ada termometer menunjukkan pemanasan global. Ianya berpunca juga daripada pencairan ais. Dia bumi terlampau panas sebab penipisan ozon. Itu adalah antaranya. Seterusnya, apa bab yang berkaitan dengan gambar ni? Kita tengok. Jumpa pelajaran 21. Murid-murid boleh buka muka surat 184, iaitu hargailah alam. Okey. Alam sekitar bermaksud, kita tengok dekat kotak kedua ni. Alam sekitar ialah semua sumber alam ciptaan Allah seperti sungai, lautan, tumbuh-tumbuhan, udara dan sebagainya. Itu adalah alam sekitar. Semua sumber alam ini perlu dipelihara supaya keharmonian hidup manusia sentiasa terpelihara. Kita jaga, kita pun harus. Seterusnya, saya kongsikan jenis-jenis pencemaran yang ada. Ada 6 di sini, ada 7 maaf. Dari segi bunyi, seperti yang macam kita tahu, macam bunyi horn, bunyi-bunyi lah yang bising tu, macam bunyi kilang ke, apa ke. Seterusnya udara, iaitu berpunca daripada kilang dan juga pembakaran terbuka. Tanah, iaitu daripada pembuangan sampah merata-rata, seperti yang kita tahu, plastik memakan tempoh yang lama untuk hancur. Seterusnya cahaya. Pencemaran cahaya ni biasalah yang menyakitkan mata kita tu, dia lah tu. Seterusnya air yang biasa kita dengar dan lihat, iaitu sungai. Dan baru-baru ni pun, kalau perasan dalam berita TV, kita boleh nampak ada satu kes pencemaran sungai. Visual. Visual adalah daripada pencemaran visual ni, dia adalah daripada yang orang tampak-tampak iklan. Pernah tengok kan? Orang pergi tampak iklan bukan sahaja dekat dinding. Sekarang ni pokok pun dia pergi tampak lah, pergi ketuk paku kat situ. Jadi itu pun termasuk dalam pencemaran. Dan yang terakhir sekali adalah suhu. Suhu ni berkaitan dengan udara. Pemanasan global. Okey, punca pencemaran. Di sini Ustazah bagi 4 contoh punca pencemaran. Pertama sekali adalah pembalakan. Pembalakan secara meluas. Pokok pun jadi tak ada untuk support bumi. Dan kedua adalah pembakaran secara terbuka. Asap kan. Itu termasuk. Bila kita membakar secara terbuka, dia akan mencemarkan udara. Dan yang ketiga adalah sungai, punca pencemaran, iaitu pembuangan sisa toksik. Kilang-kilang yang ada di tepi sungai tu, dia pergi buang, lepaskan toksik di tepi. Dan yang terakhir punca yang Ustaz kongsikan adalah asap. Asap daripada kereta-kereta. Okey. Ini ada 4 punca pencemaran yang sekadar Ustazah kongsikan. Seterusnya adalah cara mengatasinya. Macam mana kita nak atasi? Yang pertama sekali, mengawal aktiviti penebangan pokok. Mengawal aktiviti penebangan pokok supaya dilakukan secara terancang dan terkawal. Kita jangan tebang pokok
Kalau kita tengok macam biasa kan orang tebang pokok, dia main tebang je terus. Dia kena kawal. Semua tu adalah kerja daripada penguatkuasa. Kita tak boleh nak larang suka hati nanti sebab kita tak ada kuasa. Okey, untuk yang kedua, mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang atau kenderaan yang mengandungi bahan kimia berbahaya. Seperti menggunakan alat kawalan pencemaran udara. Yang kedua ni, apa kita boleh nampak adalah kawal pelepasan asap dari kilang dan juga kenderaan. Kadang ada orang guna minyak yang tak sepatutnya digunakan ke, tu antaranya. Dan kilang dilepaskan asap tak ikut waktu. Itu adalah jadi bila pihak berkuasa dia kawal semua aktiviti tu dan kenderaan yang berasap dikawal juga, jadi kita boleh atasi masalah ni. Okey, yang ketiga, menguruskan aktiviti pembuangan sampah. Sisa toksik dan pepejal secara sistematik. Yang ketiga ni biasa terjadi dekat kita sekarang. Pernah tengok tak macam bandaraya? Majlis bandaraya. Dia akan ada jadual untuk kutip sampah dari kawasan ke kawasan. Inilah dia cara untuk mengatasinya. Okey, jelas kan? Okey. Okey, di sini Ustazah kongsikan Kapten Gitar Semula. Apa dia bagi tahu dekat situ? Dia berasa sedih saat nampak sampah sarap merata-rata tempat, tak kira tempat. Lepas tu dia cakap, kalau macam ni, kita tengok gambar kedua, kalau macam ni dia akan menyebabkan pencemaran. Bila terjadi pencemaran, akan ada bencana alam, pencemaran alam sekitar, kepupusan haiwan dan tumbuhan. Seterusnya, ia akan memberi kesan kepada kehidupan dan kesihatan kita. Tu untuk gambar kedua. Dan di dalam gambar kedua ni, ditanya, apakah peranan kita untuk memastikan sampah dan bahan buangan diuruskan dengan sempurna? Apa peranan kita? Kita tengok je ke? Okay, pertama sekali, bahan buangan hendaklah dibungkus dengan rapi dan diasingkan mengikut bahan sebelum dibuang. Pernah tengok kan? Tong sampah kita semula awak bungkus, lepas tu awak asingkan. Okay, seterusnya, dia dah bersihkan. Apa dia buat? Dia cakap dekat situ, jangan lupa amalkan 3R. Reuse, recycle dan reduce. Apa itu reuse? Guna semula. Guna semula. Contoh macam sesuatu benda yang kita boleh guna semula. Macam plastik sampah kan, boleh guna semula untuk kita buang sampah pula. Lepas tu, reduce, kurangkan penggunaan bahan seperti beg plastik. Bila kita pergi kedai-kedai, kita janganlah asyik beli beg plastik. Kita cuba untuk bawa beg yang boleh diguna tu, yang ada kedai-kedai jual tu kan. Okey, seterusnya recycle. Gunakan saya. Nampak tak kotak hijau tu? Tu adalah tong sampah recycle. Kita biasa nampak dah kan. Tengok gambar yang dua tu, usaha beri gambaran. Yang seterusnya, pantai bersih. Keadaan sekeliling kita akan bersih kalau kita bersihkan juga. Apa terjadi kalau tak bersihkan? Apa terjadi? Ni kepentingan dia. Kepentingan kepentingan adab terhadap alam sekitar. Pertama, dapat menikmati udara segar. Tak ada busuk kan, jadi kita boleh hiduplah udara segar. Lepas tu, menjamin kesejahteraan dan kesihatan. Daripada udara yang segar, kita akan sihat dan sejahtera. Tak adalah kita sakit. Kalau kita duduk tempat sampah, boleh sakit kita kalau kawasan kita kotor. Lepas tu, keseimbangan alam terpelihara. Bila kita tak tebang pokok merata-rata, tak tebang pokok, hakisan tanah pun takkan terjadi. Jadi, alam kita akan terpelihara. Okey, seterusnya, meningkatkan sumber pendapatan. Bila kita jaga alam, kita pun boleh tingkatkan
sumber pendapatan. Seperti apa? Macam pokok getah, boleh jual getah, kan? Macam pokok kertas, bila tanam elok-elok, tak tebang merata, kita boleh buat kertas. Lepas tu, yang last sekali, kepentingannya adalah habitat flora dan fauna kekal terpelihara. Kehidupan dalam air dan juga di atas darat pun terjaga. Okey, macam mana cara kita nak tu? Saya kongsikan secara ringkas di sebelah kiri gambar ni, iaitu kita gunakan cara kita semula. Lepas tu penguatkuasa. Lepas tu yang ketiga, jangan adakan pembalakan secara haram. Keempat, jangan merokok, dia termasuk dalam pencemaran udara. Dan kelima, caranya adalah dengan berkempen. Penting. Okey. Sebelum kepentingan Ustazah dah bagi, maksud Ustazah dah share, sekarang ni Ustazah nak bagi tahu akibat. Akibatnya bila kita tak dengar arahan untuk jaga adab dengan alam. Tak susah jaga adab dengan alam, tapi kita masih juga nak abaikan. Apa terjadi dengan kita? Tengok dah kotak merah yang Ustazah dah kotakkan. Pertama, ketidakstabilan alam. Yelah macam saya cakap tadi kan, kalau terjadinya penebangan pokok secara merata tanpa had, memang akan terjadi hakisan. Masa itulah dia akan jadi ketidakstabilan alam. Dan kedua, pencemaran udara, bau busuk apa semua. Pencemaran air yang ketiga, air tercemar, kotor. Keempat, kepupusan habitat dan kehidupan. Ikan-ikan pun boleh mati kalau tercemar. Kalau dia toksik dalam sungai, mati ikan. Macam itulah dia. Okay, seterusnya, pendapatan penduduk terjejas. Macam saya cakap tadi lah, bila kita jaga, penduduk pun tak boleh nak buat kerja kalau kita tak jaga. Kan? Dan last sekali adalah hakisan tanah. Ia berkaitan dengan ketidakstabilan alam. Kita tak boleh buat pencemaran alam ni sambil lewat. Okey, jelas ke setakat ini? Tengok di bawah tu kotak tu ada dalil nakli. Bukan suka-suka Ustaz nak cakap tau. Ada nakli daripada surah Al-A'raf. Okay. Yang mana surahnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Maksudnya, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat dalam pelajaran hari ini? Antaranya adalah jaga alam sekitar. Pentingnya jaga alam sekitar. Kita sebagai manusia, kita pegang amanah Allah untuk jaga alam sekitar. Bila kita dah jaga alam sekitar, tengoklah bumi kita, dia pun gembira. Kita pun boleh berjalan-jalan, tengok suasana yang cantik. Kan? Itulah antaranya. Okey, jelas murid-murid Ustazah. Jadi, di sini sahaja perkongsian PDPR kita hari ini. Sekian, terima kasih. Saya selitkan latihan belakang. Boleh cuba di dalam word. Simple je latihan. Setelah murid-murid isi dan jawab latihan di dalam word, tolong tulis nama. Nanti kita boleh dah tahu, kawan dapat ni, kawan dapat ni. Kan seronok sama-sama belajar. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.